Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini cikgu akan menerangkan tentang jisim dan inersia. Okey, sebelum tu kita lihat dululah apa itu jisim. Semasa di tingkatan 1 anda telah diperkenalkan tentang istilah jisim ya. Jisim ialah kuantiti jirim yang terkandung di dalam suatu objek. Kuantiti jirim yang terkandung di dalam suatu objek. Unit SI bagi jisim ialah kilogram. Nilai bagi sesuatu jisim objek itu tetap ya, jika kuantiti jirim di dalam objek itu tidak berubah. Okey, semula. Jisim, kuantiti jirim. Unit SI kilogram ya. Nilai jisim objek tetap sekiranya kuantiti jirim tidak berubah. Okey, itu ialah jisim. Okey, seterusnya kita lihat pula inersia. Okey, apa itu inersia? Inersia ialah sifat semula jadi sesuatu objek yang cenderung menentang sebarang perubahan keadaan asal objek dalam keadaan pegun atau sedang bergerak. Maksudnya macam ni. Objek tu, ya, sifat semula jadi dia cenderung nak menentang sebarang perubahan, ya. Sama ada kalau keadaan objek itu dalam keadaan pegun ataupun sedang bergerak. Dia memang menentang sekeras-kerasnya perubahan terhadap dirinya. Itu inersia. Inersia bukan kuantiti fizik, maka ia tidak boleh diukur, tiada nilai dan juga tiada unit. Okey. Antara situasi yang melibatkan inersia apa dia? Okey, kalau kita lihat bagaimana keadaan objek yang pegun tetap kekal mahu pegun juga, tak nak bergerak. Contohnya duit shilling ni kita letak atas cardboard. Lepas itu cardboard itu ditarik dengan cepat. Ke mana duit shilling tu jatuh? Kan tadi cikgu kata dia cenderung menentang sebarang perubahan keadaan asal dia tu. Jadi dia tetap stick juga, nak statik kat situ. Tapi bila cardboard ditarik akhirnya dia jatuh jugalah ke bawah. Maksudnya dalam kedudukan asal dia tidak pun bergerak mengikut cardboard ni tadi. Dia tak bergerak. Dia tak bergerak pun ikut cardboard ni tadi, tapi dia jatuh dalam air. Maksudnya kedudukan dia kat sini tadi ni jatuh dalam air. Duit shilling jatuh ke dalam air. Itu maksud inersia lah. Okay. Di sini dia kata apa? Apabila cardboard disentap dengan laju, duit shilling akan terjatuh ke dalam gelas. Ya, inersia duit shilling mengekalkan keadaan asal duit shilling, iaitu keadaan pegun. Duit shilling tidak bergerak bersama cardboard, sebaliknya jatuh ke dalam gelas akibat daya graviti. Dia punya degil, dia tak nak ikut cardboard tu, tapi dia tetap jatuh akibat daya graviti. Okey, situasi yang kedua, di mana keadaan asal objek yang bergerak. Okey, cuba tengok ni dalam bas ke dalam LRT ni. Apabila kereta api, dalam kereta api. Apabila kereta api bergerak, penumpang di dalam kereta itu juga akan bergerak bersama-sama. Apabila kereta api itu berhenti, secara tiba-tiba badan penumpang kekal bergerak ke hadapan. Inersia penumpang itu mengekalkan keadaan asal penumpang, iaitu keadaan bergerak, maka penumpang itu akan meneruskan gerakannya ke hadapan. Okey, faham ke tidak kamu ni? Okey, contohnya beginilah. Okey, ini kereta api, ini orang tu lah. Okey, kereta api ni bergerak ke hadapan. Okey. Secara logiknya lah, bila kereta api bergerak ke depan, dia pun bergerak ke depan lah. Istilahnya macam itulah. Okey. Tapi bila kereta api tu berhenti tiba-tiba, orang ni tadi dah memang bergerak ke hadapan dah. Dia tak berjalan sebenarnya. Ibaratnya dia sama-sama mengikut kereta api yang bergerak tu lah. Okey, bergerak pada arah yang sama. Apabila kereta api berhenti, dia tetap degil nak meneruskan juga. Penumpang ni tetap degil tanpa dia sedar. Inersia dia tetap juga nak mengekalkan keadaan yang sedang bergerak itu. Maka walaupun kereta api berhenti, dia akan meneruskan gerakan ke hadapan. Boleh faham ke tak? Okey, so apa dia kata kat sini?
Inersia sejajar dengan hukum gerakan Newton pertama oleh Sir Isaac Newton. Ingat lagi tak kisah Sir Isaac Newton tu yang buah apple jatuh ke bawah tu? Hukum gerakan Newton pertama menyatakan bahawa sesuatu objek akan kekal dalam keadaan asalnya, iaitu sama ada pegun atau sedang bergerak dengan laju malar jika tiada luar yang bertindak ke atasnya. Okey, jadi kamu kena tahu bahawa inersia ni sejajar dengan hukum gerakan Newton pertama, ya. Di mana hukum gerakan Newton pertama menyatakan bahawa sesuatu objek akan kekal dalam keadaan asalnya, iaitu sama ada dalam keadaan pegun atau sedang bergerak dengan laju yang malar. Laju malar ni maksudnya laju yang samalah dalam suatu garis lurus. Tiada daya luar yang bertindak terhadapnya. Okey, apakah hubungan di antara jisim dan inersia? Okey, inersia sesuatu objek dipengaruhi oleh jisim. Okey, inersia ni dia hanya dipengaruhi oleh jisim objek tersebut, ya. Hanya dipengaruhi oleh jisim objek tersebut. Okey, kena ingat ni. Semakin besar jisim objek, semakin besar inersia tersebut. Lagi besar jisim, lagi besar inersia. Jadi sekarang ni kita lihat ada dua buah troli lah. Satu troli kosong, satu troli yang berisi barang. Kalau kamu faham apa yang cikgu katakan tadi, agak-agak kamu boleh nyatakan tak troli yang mana mempunyai inersia yang lebih besar? Troli A atau troli B? Of course lah troli B kan, sebab inersia ini dipengaruhi oleh jisim troli. Okey, jisim troli yang dipenuhi dengan barang adalah lebih besar. Oleh itu, inersianya adalah lebih besar. Troli itu lebih susah untuk digerakkan dari keadaan asalnya. Okey, berbanding dengan troli kosong yang mempunyai inersia yang kecil. Okey, hubungan antara jisim dan inersia dapat dikaji menggunakan neraca inersia. Neraca inersia dicipta oleh pihak NASA untuk menentukan jisim objek di stesen angkasa lepas. Okey, baik. Nanti bila datang sekolah, ya, kita akan lakukan eksperimen ni, eksperimen wajib, ya, untuk mengkaji hubungan antara jisim dan inersia, ya. Jadi inilah bentuk rupanya. Nanti kita akan buat sama-sama di sekolah, ya. Kita akan menggunakan jisim yang berbeza untuk menentukan masa bagi 10 ayunan. Kita nak tengok jisim yang mana mempunyai tempoh masa ayunan yang lama untuk bilah gergaji ni berhenti. Okey, jadi apakah kesan inersia dalam kehidupan harian? Okey, kesan dia ada baik dan ada buruk. Ibaratnya, inilah dalam buku teks ni kata ada kesan positif dan kesan negatif. Okey, kita lihat kesan positif dulu. Kepala tukul yang longgar boleh diketatkan dengan menghentakkan bahagian pemegang tukul pada permukaan yang keras. Hentakan yang laju menyebabkan kepala tukul bergerak ke bawah disebabkan oleh inersia. Okey, kita hentak je kepala tukul tu ke bawah, jadi kepala tukul tu akan masuk ke dalam pemegang tukul. Okey, kesan positif yang kedua, payung yang basah dapat dikeringkan dengan memutarkan payung itu dengan laju. Disebabkan inersia, titisan hujan akan terus bergerak walaupun payung sudah berhenti berputar. Maka titisan hujan akan jatuh daripada payung. Okay, contoh lainnya macam kita goncang botol sos kan. Kita goncang-goncang nak suruh sos tu jatuh, keluar daripada botol kan, jatuh ke dalam piring kita tu. Okay, kita goncang-goncang, bila kita dah berhentikan botol tu, sos tu tetap juga akan turun keluar daripada botol. Itu aplikasi kesan positif kepada inersia. Okay, apa kesan negatif dia? Okey, kesan inersia boleh menyebabkan kecederaan kepada pemandu kereta. Oleh itu, kereta dilengkapi dengan beg udara, penyandar kepala, tali pinggang keselamatan untuk mengurangkan kesan inersia. Okey, jadi inersia ni boleh menyebabkan kecederaan lah kepada pemandu kereta.
Jadi dalam kereta tu perlu ada beg udara, penyandar kepala dan tali pinggang keselamatan. Okey, yang ini apa pula kapal terbang? Semasa mendarat, kapal terbang yang berjisim besar tidak dapat diberhentikan dalam jarak yang pendek disebabkan oleh inersia. Oleh itu, landasan yang sangat panjang diperlukan untuk kapal terbang mendarat dengan selamat. So, jadi sebab itulah kenapa landasan kapal terbang dia punya landasan panjang. Satu lagi yang tiada dalam buku teks ialah kenapa kapal kargo tu contohlah ni jetty ataupun pelabuhan kan, kenapa dalam jarak tertentu, sebagai contohlah jarak tertentu tu 5 ke 10 km ke contohnya, dia dah perlu memberhentikan enjin kapalnya sebab untuk mengelakkan kesan inersia lah. Kapal ni dia tak ada sistem brake kan, dia pakai sauh. Jadi dia kena matikan dulu enjin kapal dia tu dalam jarak tertentu lah, 5 ke 10 km ke Okey, lepas tu bila dia dah matikan enjin, jadi kapal tu masih akan bergerak juga ya, sebab dia mempunyai inersia yang besar. Jadi bila nak dekat-dekat dengan pelabuhan, dia akan turunkan sauh dia. Okey, jadi itu sahaja dalam video kali ini. Sekian, terima kasih.